Salam sejahtera. Anda wajib share video ini kerana dalam banyak-banyak video yang saya buat, inilah video yang paling saya faham tentang kemelut 6 ahli parlimen bebas bekas ahli parlimen bersatu yang kekal sebagai ahli parlimen. Saya jamin penerangan pada video kali ini akan lebih mudah anda fahami dan paling penting dapat menjelaskan dan mencerahkan kekalutan, kekeliruan yang sedang bermain di luar sana berkaitan isu ini. Banyak penerangan yang mungkin baik, banyak penjelasan yang mungkin jelas, banyak pencerahan yang mungkin lebih cerah, tetapi yang kali ini saya jamin boleh membantu anda share video ini di mana-mana platform media sosial anda, di Telegram, di WhatsApp, grup, di Facebook, di Twitter atau di mana saja. Memahami kenapa 6 kerusi ahli parlimen bersatu tidak kosong yang ditulis oleh seorang penulis Ahmad Mursi. Isunya sekarang ialah sama ada 6 ahli parlimen itu dipecat atau terhenti menjadi ahli bersatu. Jika dipecat, tidak boleh dikosongkan. Ini yang Bersatu dan Muhyiddin pertahankan dulu semasa menggubal akta lompat parti untuk memancing ahli parlimen UMNO. Semua parti lain setuju, sebaliknya setuju kerusi dikosongkan jika dipecat. Tetapi Parti Bersatu tidak setuju pada waktu itu kerana mereka mempunyai niat ada udang di sebalik batu, yaitu dengan andaian lepas pilihan raya ke-15 yang dahulu, kalau Muhyiddin tak cukup kerusi, beliau boleh mendapatkan atau dengan tanda petik membeli, memancing ahli parlimen UMNO tanpa perlu mereka berpindah parti. Mereka hanya perlu memberikan sokongan kepada Muhyiddin. Tetapi nampaknya langkah itu gagal. Muslihat Muhyiddin itu gagal apabila tiada ahli parlimen UMNO yang mengalihkan sokongan kepada Parti Bersatu, kepada beliau. Kalau ada pun mereka sudah terikat dengan perjanjian, mereka boleh disaman dan perlu membayar 100 juta. Itulah yang telah dibuat oleh Parti UMNO. Sambungan. Sebab itu, pindaan perlembagaan perkara 49E hanya mengosongkan kerusi apabila wakil rakyat itu terhenti menjadi ahli atau lompat parti atau jadi bebas, bukan dipecat. Terhenti menjadi ahli, contohnya, jika lepaskan keahlian parti atau isi borang parti lain atau buat tindakan yang menyebabkan keahliannya gugur dan lain-lain. Sebelum PRU 15, hampir semua parti selain Bersatu memindah perlembagaan parti masing-masing dan memasukkan peruntukan bahawa keahlian terbatal secara automatik jika langgar arahan parti. Jadi tidak perlulah ahli parlimen itu dipecat. Ada juga parti yang ikat dengan perjanjian. Jika lompat keahlian terhenti dan kerusi dikosongkan serta dibayar pampasan. Oleh sebab dulu Bersatu degil, maka kini senjata makan tuan. Barulah terhege-hege nak pindah perlembagaan parti. Cuma secara teknikal, mereka terlepas peluang mengosongkan 6 kerusi itu. Undang-undang baru tidak boleh diguna untuk menghukum kesalahan lampau. Orang belajar undang-undang tahulah benda ini. Apa Bersatu buat? Dibuat pemecatan terancang untuk 6 ahli parlimen itu. Kan senang
Kalau dulu Muhyiddin dan Bersatu setuju pemecatan boleh kosongkan kerusi, pecat sekarang tak boleh buat apa-apa. Keputusan speaker itu betul, muktamad dan tidak boleh dicabar di mahkamah dalam peraturan 99. Adakah selepas ini ahli parlimen boleh sokong sesiapa sahaja berlawanan dengan parti sendiri dan akta lompat parti tidak lagi efektif? Jawapannya tidak. Kalau ada di luar sana yang cuba menghasut mengatakan bahawa selepas ini ahli parlimen boleh sokong sesiapa sahaja berlawanan dengan parti sendiri, itu ialah pembohongan yang paling serius. Mereka sebenarnya tidak boleh melakukannya. Keahlian parti wakil rakyat akan tergugur secara automatik mengikut perlembagaan parti yang sudah dipindah, atau perjanjian dan kerusi mereka dikira kosong mengikut perkara 49E perlembagaan. Dengan sebab akta ini, kerajaan semakin stabil, pelabur semakin yakin dan mencurah-curah masuk. Rating kita pun dah naik. Alhamdulillah, kata penulis ini. Saudara, jika anda masih ingat pada tahun 2020 yang lampau, Muhyiddin pernah mengatakan di dalam satu artikel laporan di Harian Metro, menulis bahawa orang yang mengalih sokongan bukan lompat parti. Memang sangat ketara pada waktu itu Muhyiddin berkata seperti itu kerana mahu memancing ahli-ahli parlimen daripada UMNO untuk menyatakan sokongan kepada beliau dan memberikan surat akuan bersumpah menyokong menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri pada waktu itu. Itu sebabnya Bersatu tidak menyokong usul pada waktu itu untuk mengumbal akta anti lompat parti sebagai langkah mendapatkan memancing sokongan ahli parlimen UMNO tanpa ahli parlimen UMNO itu bertukar parti. Karena pada waktu itu hanya menukar sokongan boleh mengangkat Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, tetapi rupa-rupanya perlembagaan UMNO sudah dipindah terlebih dahulu, yang mana membuat perjanjian kalau sudah menang, jika mereka memberikan sokongan tanpa mengikut arahan parti, mereka boleh kehilangan keahlian, terlucut keahlian, di arah membayar pampasan 100 juta, disaman dan perlu mengosongkan kerusi. Dengan perjanjian perlembagaan itu, perlembagaan UMNO, maka mereka tak boleh buat apa-apa. Sebaliknya, Parti Bersatu tidak membuat pindaan dalam perlembagaan mereka. Mereka tidak buat apa-apa dalam perlembagaan mereka. Sehinggalah pada waktu ini, barulah mereka terhege-hege. Barulah mereka terhege-hege membuat pindaan perlembagaan parti mereka kerana baru tersedar senjata mereka sudah makan kawan. Senjata mereka sudah makan diri sendiri. Jadi saudara-saudara sekalian, barulah mereka terasa bagaimana tindakan mereka yang degil menyebabkan mereka sudah kehilangan 6 kerusi parlimen itu. Walaupun mereka sangka mereka boleh menang, tetapi harus diingat, undang-undang baru tidak boleh diguna untuk menghukum kesalahan lampau. Orang belajar undang-undang, tahulah benda ni. Bukan saja orang belajar undang-undang. Datuk, nenek, pakcik, aunty, makcik, adik, semua yang tidak berada di bandar, berada di kampung, berada di manapun, faham tentang hal ini. Tidak perlu belajar undang-undang untuk mengerti hal itu. Kalau anda faham, tolong share video ini supaya lebih ramai yang tahu.
bahwa itu semua memang permainan politik semata-mata. Kita jumpa lagi.